Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fazila binti Etar, nombor metrik YS19110022. Tajuk yang akan saya bentang sebentar saja lagi ialah kolonisasi Melanesia. Bagi kursus sejarah kolonisasi Pasifik AJ 203033. Pendahuluan. Prasejarah Kepulauan Pasifik tempoh rekod sebelum bermula berlanjutan sekurang-kurangnya 33,000 tahun. Menurut tinggalan arkeologi di Kepulauan Bismarck dan penghijraan ke rantau, itu mungkin telah bermula lebih 40,000 tahun yang lalu. Peneroka telah sampai ke setiap pulau yang boleh dihuni menjelang alaf ke-2 Masihi. Sejak kedatangan orang Eropah pada awal abad ke-16, budaya, populasi dan ekonomi Kepulauan Pasifik telah diubah ke tahap yang berbeza-beza, pada mulanya melalui hubungan dengan penjelajah yang lalu dan kemudian. Dari akhir abad ke-18 oleh pengaruh lebih banyak pelawat tetapi seperti orang buangan, tukang pantai, mubalik dan pedagang. Semasa abad ke-19 dan ke-20, peneroka mengalir masuk. Buruh berhijrah atau dibawa masuk dari negara lain, terutamanya India dan China, dan pentadbiran Eropah tiba. Mubalik dan pendatang masih membentuk sebahagian besar penduduk di pulau itu hari ini. Walaupun kerajaan Eropah kecuali Prancis telah berundur sepenuhnya dari wilayah itu. Seterusnya, dokumen sejarah untuk rantau ini kebanyakannya berasal dari Eropah dan merupakan penduduk orang dan merupakan produk orang yang mungkin tidak menggambarkan budaya yang berbeza dengan budaya mereka sendiri dengan tepat. Budaya mereka anggap dan faham hanya secara tidak sempurna. Penyimpangan ini boleh diperbetulkan sedikit sebanyak dengan menggunakan penemuan antropologi sosial dan tradisi lisan penduduk Pulau Pasifik, tetapi sumber ini mungkin menggambarkan masa lalu secara tidak tepat kerana berfungsi untuk tujuan contemporary. Mereka tidak merakam masa lalu untuk kepentingan sendiri. Tetapi cadangan grafik utama yang disediakan oleh rantau ini ialah kepelbagaiannya kira-kira 10,000 pulau yang berselera merentasi lautan yang luas, pelbagai budaya, ratusan bahasa yang saling tidak dapat difahami, dan pengalaman sejarah yang pelbagai menjadikan generalisasi sukar, iaitu kesenian rantau ini dirawat dalam artikel berasingan. Lihat seni dan seni bina lautan, muzik dan tarian lautan dan kesusasteraan lautan. Baiklah, mari kita lihat bahagian latar belakang. Menjelang tahun 1800, penjelajah Eropah telah secara beransur-ansur menemui dan mencatatkan pulau-pulau Melanesia selama lebih daripada 2 abad, dan Spanyol telah membuat percubaan ringkas dan tidak berjaya untuk menubuhkan sebuah tanah jajahan di Kepulauan Solomon. Walau bagaimanapun, hanya pada abad ke-19 hubungan berterusan yang lebih luas antara
Orang Melanesia dan Barat mula memberi kesan yang besar terhadap seni dan budaya rantau ini, mengikut dan kadang-kadang menambah. Penemuan peneroka awal kelasi kapal komersial Eropah dan Amerika adalah orang luar pertama yang menjalinkan hubungan yang berkekalan walaupun sering tidak menentu dengan banyak kumpulan Melanesia. Seterusnya, mari kita lihat bahagian asal-usul orang Oceania. Jules Sébastien Keyser Dumont d'Urville, pelayar dan penjelajah Prancis awal abad ke-19, mengklasifikasikan penduduk pulau sebagai Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Perbezaan ketara antara penduduk pulau itu dianggap sebagai bukti gelombang persaingan orang yang berbeza etnik di luar Asia Tenggara. Teori varian yang didiskreditkan menjejaki orang Polinesia ke Amerika Selatan. Penyelidik yang lebih terkini menunjukkan bahawa perbezaan timbul di dalam pulau itu sendiri melalui percampuran penempatan asal penutur bahasa bukan Austronesia. Lihat bahasa Papua dari Asia Tenggara dengan gelombang penutur Austronesia. Yang kemudian iaitu lihat pada bahasa Austronesia. Gelombang penempatan yang lebih awal berlaku di Melanesia sekurang-kurangnya 33,000 tahun yang lalu dan mungkin sejak New Guinea dan Australia kemudiannya dikaitkan dengan darat pada tarikh yang sezaman dengan tarikh penempatan Australia. Berlanjutan kira-kira 40,000 tahun atau lebih. Tarikh selamat di pedalaman New Guinea menghampiri 30,000 tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, lebih banyak tapak mesti didedahkan untuk meningkatkan tahap kepastian. Ahli bahasa telah menggunakan kronologi perubahan bunyi untuk mengesan masa dan tempat penyebaran kumpulan bahasa, tetapi sebilangan besar bahasa Oceania masih belum dipelajari dan tidak diklasifikasikan. Ahli genetik telah menjalankan kajian untuk mewujudkan hubungan antara kumpulan manusia kontemporari, dengan itu mendedahkan migrasi masa lalu, tetapi pensempelan sistematik masih belum dijalankan. Seterusnya, mari kita lihat bahagian penerokaan Eropah, iaitu pada abad ke-16 dan ke-17. Dunia Kepulauan Pasifik bukanlah dunia yang estetik, tetapi perubahan adalah perlahan berbanding dengan dunia yang menghadiri hubungan Eropah. Vasco Núñez de Balboa ialah orang Eropah pertama yang melihat Pasifik pada tahun 1513. 7 tahun kemudian, Ferdinand Magellan mengelilingi Amerika Selatan dan berlayar merentasi lautan. Kehilangan kumpulan pulau utama, tetapi mungkin bertemu atol Puka di Kepulauan Tuamotu dan Guam. Selepas kematiannya di Filipina, ekspedisinya menemui beberapa orang Caroline. Pulau-pulau utara ini
diterokai lebih lanjut oleh orang Spanyol ketika mereka menubuhkan perdagangan kapal layar antara Manila di Filipina dan Acapulco di barat Meksiko. Penjelajahan Spanyol utama seterusnya dibuat oleh Alvaro de Mendona, de Niro, dan Pedro Fernandez de Queiroz. Pada tahun 1567, yang pertama berangkat dari Peru untuk menemui benua selatan yang besar yang dipercayai wujud di Pasifik Selatan. Beliau sampai ke Sulamon, tetapi gagal menemui mereka lagi dalam perjalanan keduanya, di mana dia meninggal pada tahun 1601. Ketua juru terbangnya Queiroz selepas menemui sebahagian daripada kepulauan Tua Motos sampai ke utara kepulauan Cook. Untuk slide ini pula, mari kita lihat abad ke-18. Pada awal abad ke-18, luas Oceania telah diderahkan lagi. Buccaneer Inggris melawat New Hanover, New Britain dan New Ireland dalam perintah sebuah kapal tentera laut diraja. Perjalanan Draper adalah pelopor pelayaran penerokaan saintifik yang menyusul, dan dia membuktikan bahawa pulau-pulau itu dipisahkan antara satu sama lain dari Australia. Pada tahun 1722, Laksamana Belanda Jacob Roggeveen menyeberangi Pasifik dari timur ke barat dalam pelayaran penjelajahan yang juga mempunyai objektif komersial. Dia sampai ke Pulau Aster, lebih banyak kepulauan Tuamotu, Pulau Utara Kumpulan Persatuan, dan beberapa pulau Samoa. Seterusnya, bagi slide ini pula, mari kita lihat bahagian penempatan awal Eropah, iaitu pelawat. Oceania menjadi sumber bekalan pada tahun 1788 untuk penempatan Australia. Buabi dari Tahiti telah mendarat di Sydney pada tahun 1793, dan sehingga 1826 perdagangan itu kekal penting walaupun ia tertakluk kepada turun naik harga. Persaingan di kalangan orang Eropah untuk kayu cendana, cengkerang, mutiara dan Bache de Mar, iaitu gamat, kargo berharga yang menarik kapal dari tanah jajahan Australia, lagi melibatkan Oceania dengan dunia Eropah. Dan seterusnya, mari kita lihat bahagian aktiviti dakwah. Mubalik Kristian mengembara ke Oceania dengan niat yang sengaja untuk mengubah masyarakatnya. Pada tahun 1797, London Missionary Society, iaitu LMS, menghantar sebuah parti ke Tahiti. Selepas beberapa perubahan, para mubalik menukar agama seorang ketua terkemuka, Pamare pertama, yang mengawal kawasan Teluk Motivai, tempat kapal-kapal Eropah singgah sejak pendaratan
Wallace. Akhir sekali ialah kesimpulan. Walaupun terdapat kesan 3 kali ganda daripada penjajahan, misisasi dan pengambilan buruh, sebahagian besar seni Melanesia bertahan pada abad ke-19 secara utuh, walaupun beberapa seperti arca kayu Caledonia Baru mula merosot akibat gangguan budaya yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun, sebahagian besarnya kepelbagaian tradisi arca di rantau ini terus berkembang, malah manakala dibantu oleh pengenalan barangan barat seperti alat keluli. Penjelajahan yang lebih luas dan peningkatan penempatan wilayah oleh orang barat juga mendedahkan keluasan dan kepelbagaian seni Melanesia yang mewujudkan kepada dunia yang lebih luas buat kali pertama. Meneruskan proses yang dimulakan oleh pendahulu mereka pada abad ke-18, penjelajah, saintis, peneroka dan juga membalik mengumpulkan koleksi besar karya Melanesia dan mendokumentasikan pencapaian seni dan budaya ratusan orang individu yang didiami kepulauan yang luas di rantau ini. Pada tahun 1885, penjelajah Jerman adalah orang luar pertama yang melayari Sungai Sepik di utara New Guinea, menemui apa yang mungkin satu-satunya tumpuan tradisi seni terkaya di seluruh Oceania. Terima kasih.